Hari ni kita nak back to basic balik, which is kita nak pergi belajar balik itu charting. Okay. So sekejap kita tengok dahulu. Alright. So charting, siapa yang dah pernah guna charting? Siapa yang dah biasa guna charting? Biasa boleh komen sikit charting apa yang suka pakai, apa paling senang ke, paling susah ke ikut orang ajar je? Ke main belasah je? Pendek. Alright, selamat datang. Syafiq pun masuk. Ini kita ada lebih kurang 9 orang, 9 orang masih lagi tengah queue. Okey, tak apa. Kita nak start sekarang. Okey. Dalam sejam ni lebih kurang dalam 10.35 kita saya cuba sejam, okey. So sejam kita tengok dahulu. Alright. So sekejap Okay, chart ni biasanya anda biasa guna apa yang biasa guna? Candlestick, bar chart, ke apa yang biasa guna? Cuba komen. Ke tak pernah guna? Ke ikut default setting daripada platform je? Ataupun tak tahu chart tu actually apa yang dia bagi tahu sebenarnya dekat anda bila kita trade? Especially palm oil ke, futures ke, ataupun any commodity, trade saham ke. Hari ni kita nak bincang pasal chart je. Okay, pasal chart je. Yang pelik-pelik saya tak bincang. Tapi saya nak hari ni kita tengok candlestick. Okay, candlestick pun biasanya paling ramai yang pakai adalah candlestick. Biasanya nanti kita tengok kenapa ramai pakai candlestick. Actually chart ni ada banyak jenis. Kalau kita tengok ada bar chart, ada candles, ada hollow candles. Ni beza dua ni. Memang beza dua ni. Ada columns, ada line chart, ada area, ada Heikin-Ashi, ada high and low ni actually banyak. Sebenarnya ada beratus jenis chart ni. Cuma yang kita dibiasakan dengan banyak ni adalah pakai candlestick. So mostly ramai pakai candlestick. Okay. Kita tengok dahulu ni first yang kalau ada dalam technical ni dia bahagi dua sebenarnya. Yang western dengan yang timur biasanya pakai lain, yang western dipakai lain. Kalau dekat western mostly banyaknya pakai adalah bar chart. So kalau anda tengok banyak speaker overseas, most of them banyaknya pakai yang speaker-speaker yang otai ni yang daripada overseas. Biasanya masa presentation dia akan banyak tunjuk bar chart. Kalau belah timur ataupun speaker yang muda-muda daripada speaker technical, biasanya akan banyak tunjuk adalah candlestick ataupun hollow candles. So ni candlestick, ni hollow candles. Dan mungkin yang jarang jumpa seperti kalau candlestick, ni candlestick. Kalau hollow candle, ni hollow candle. Hollow candle ni dia lain sikit. Kalau candlestick dia general calculation. Jadi hijau dengan merah aja, ataupun hitam ataupun putih. Kalau dulu tidak ada komputer, dia panggil hitam dengan putih. Kalau original ni original. Hollow candle ni adalah original. Ada maksud dia. Yang mana fill ni ada maksud dia, ada yang kosong ni pun ada maksud dia. Nanti kita go through sikit-sikit kita go through hari ni chart, candlestick, hollow candle, kita pergi point and figure dan juga line chart. Okay. So first anda kena tahu line chart, contoh line chart ni. Contoh line chart. Ni saya pakai ni crude palm oil. So line chart ni biasa kita nampak dekat siapa ni? Aida. Okay.
Contohnya biasanya kita nampak contohnya kita pakai adalah line chart. Line chart ni kenapa macam mana dia form? Kita kena faham data tu dia ambil yang mana. Kalau macam contohnya yang ini, dia ambil data yang line chart ni, dia ambil adalah closing. Berbeza dia tak ambil kalau anda tengok dekat line chart ni, dia tak ambil yang highest, dia tak ambil yang lowest. Dia ambil hanya yang closing saja. Hanya closing. Kalau daily dia ambil yang closing. Kalau contoh 1 hour maksudnya dia ambil yang last 1 hour. Then disambungkan. Disambung dot ni jadilah line chart. So anda kena tahu. So data kelemahan dia adalah dia hanya ambil yang closing. So kita tak tahu dalam hari tu tersebut tu apa yang terjadi, market naik ke market turun, kita hanya tahu masa closing sahaja. So ni banyak digunakan oleh ekonomis. Ekonomis dia hanya ambil data yang pada waktu closing sahaja. Kalau kita ambil contohnya kita ambil contohnya kita tambah lagi, contohnya sekejap. Kita ambil FC. Sekejap, kita ambil 2. Okey, sekejap. Kita ambil 2. Saya nak ambil data 2 data. Ni adalah closing, ni market still lagi open sekarang ni. Okey, sekejap. Kita ambil sekejap kita ambil closing. FCPO kita cuba ambil yang highest and the lowest. Itu data yang kita nak compare. Kita cuba compare. Sekejap. New price scale. Okay, new price scale. Okay. Sekejap, kita ambil this one. Saya nak tukar yang ni adalah data dia. Sekejap. Kita close. Price high. Kita tengok price high. So, beza. Ni yang biru ni adalah close. Yang kita ambil merah. Sekejap. Saya tukar color. Bagi color sikit. Yang merah. So, ni beza. Data. So, data bila anda tengok data ni beza ni dia ambil yang ni closing, yang ni highest. So, maksudnya hari yang paling tinggi hari tersebut dia tidak explain. So bila kita tak dia ada kelebihan dia ada kekurangan dia kalau kita ambil data certain data. Kalau untuk buat analisis, kalau contoh yang analisis ekonomi ataupun secara general kita ambil closing. Tapi untuk trading tak cukup. Untuk trading tak cukup. So kita kena ambil lebih banyak data sebab apa? Data ni main peranan yang penting untuk dia explain psikologi hari tersebut. Kalau kita ambil yang one day, kita tengok one day tu hari tersebut macam mana. Contoh yang ini. Contoh yang ni kenapa di sini merah dengan biru ni sama. Sebab apa? Data closing dia adalah closing dia sama dengan highest. Sama dengan highest. Okay. So ini cara kaedah guna trend line. Okay. So ni trend line ni especially daily ni. Contoh yang kita daily ni. Kita biasanya kalau itu tukar sikit kepada candlestick. Juga candlestick. Okay. Kalau saya ubah pada candlestick. Apa jadi? Terlampau banyak noise. Kita panggil noise. Sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. So ini yang menyebabkan kita panggil banyak noise. Gangguan. Kita nak buat analisis. Ni sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. So bila terlampau banyak maklumat data pun dia tidaklah sesuai untuk kita memahami market. So bila nak buat analisis, kita kena bermula dengan data. Kita tahu data yang kita nak select tu apa. Data yang kita nak select tu, adakah data tu ada adakah data tu kita nak macam ni. Contohnya dari segi technical analysis, kita nampak ada banyak. Tiba ni apa tulikan. Tulikan ni banyak. Apa maksud dia? Nanti I explain lagi untuk candlestick.
Okay. So ada beza line chart, candlestick, kalau bar chart beza sikit. Contohnya ni adalah sekejap. Ini adalah bar chart, I tukar kepada line chart kepada bar. Okay, so kita tunjuk bar chart sekejap. Okay, so ni bar chart. Apa dia? Bar chart kita hanya nampak dia. Apa? Kecil punya hal tu. Sorry. Jodoh. Okay, so bar chart tu dia nampak hanya nampak seperti tulang. Tulang. Tapi ada kelebihan dia. So siapa yang contohnya yang praktis elite wave, antara kita tak nak pakai candlestick sebab candlestick ni too much information. Maksudnya kita tak nak tahu pun hari tu naik terlampau berapa tinggi, berapa tebal candle tu, kita tak nak tahu. Kita nak kalau kita ni trade menggunakan elite wave, kita hanya nak tahu daripada support resistance, support resistance, support resistance, dan kita kalau guna bar chart kita lebih nampak jelas support resistance. Okey. Mana yang tak tahu lagi support resistance ni, ini adalah support dan juga ini adalah resistance. Ni kita panggil resistance. Resistance, sorry. This one is bar chart ni. Sekejap, I hide this one, I buka yang ni. I tukar bar chart yang ni. So ni kita panggil resistance. Resistance ni paras di mana ada paras tertinggi dalam time frame yang ini. So support, mana support? Support ni boleh support, ni boleh jadi support, ni boleh jadi support, ni boleh jadi support. So ni kita panggil support ni. Low, 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 low. Kalau low dengan low yang ni kita panggil lower, higher low. Maksudnya higher low ni, low dia lebih tinggi. Dia ada maksud ni satu. Setiap satu ni, contohnya low dia yang ni lebih tinggi daripada ini. Yang low ni lebih tinggi daripada ni. So dia ada maksud. Maksudnya situ dia tengah trend up. Dia tengah trending up. Yang tu kita kena faham. Bila higher low, higher low, higher low, higher high. Ni higher low, compare ni higher low, then higher high. Higher lebih tinggi lagi. High ni high lagi tinggi. So resistance pun memberi maksud. Memberi maksud, ada maksud dia. Maksudnya kalau resistance dia makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Maksudnya apa? Psychologically produk ni ataupun instrumen ni dikuasai oleh pembeli. So kena tahu. Okey, selain tengok pada candle, kalau tengok bar chart ni, apa maksud dia bila dia buat satu lagi tinggi ni, dia bagi maksud bahawa psikologi market tu tengah dalam keadaan bullish. Kena faham. So ada dua faktor yang kita tengok setiap chart tu, dari segi support, dari segi resistance. So setiap benda tu memberi maksud. Dan ini kritikal pada yang nak trade. Sebab apa? Kita nak faham, market ni nak naik ke nak turun? Market nak naik ke nak turun? So kita tengok. Oh, dia buat support lagi tinggi. Oh, maksud dia apa? Maksudnya market ni ataupun semua trader-trader ni menerima paras sokongan ataupun kita panggil paras di mana semua orang kata ini paras yang paling rendah. Tu support. Pada waktu tersebut. Mungkin bila dia dah bertukar, dia akan jadi lain. Kalau masa jatuh, apa yang terjadi? Kalau masa jatuh, saya buang ni. Okay. Kalau masa jatuh, anda tengok, dia apa yang dia buat? Ni masa naik, dia buat higher low. Maksudnya, low dia lagi tinggi. Kalau dia buat downtrend, so dia punya support dia makin rendah. Ni support. Support naik. Kalau line chart kita nampak macam ni. Kita nampak macam ni. Ini closing. Yang ni kita ambil low. So beza dia. Kalau unless kita tukar pada line chart ni kepada low, kita nampak lah low.
Contoh line chart ni kita ambil yang low. Contohnya lah. Kita ambil yang low. Kita nampak dia touch low. Anda boleh combine ni dalam satu chart menggunakan apps ni. Apps ni actually percuma. Cumanya kalau nak data live, anda kena subscribe, tambah duit sikit lah. Kalau untuk Malaysia ni lebih kurang tambah RM1. RM4 sebulan. Okay. So sekejap okay. Ada soalan tak? Ini baru kita masuk line chart, bar chart. Line chart, bar chart. Line chart, bar chart. So ini beza antara dua chart. Okay. So I detail sikit untuk bar chart ni. Kalau anda tengok sini bar chart. Pada yang first time tengok ini, kita panggil bar chart. Nampak macam tulang ikan. Bar chart ni maksud dia kalau tengok belah kiri ni adalah opening. Ni dalam ni futures saya tak boleh log expired. Tak apa, nanti rujuk pada Puan Ayu esok. Okay. So ini malam ni kita nak cakap pasal chart je. Okay, sebelum tu kan saya nak pergi jauh lagi. Apa expectation anda malam ni? Saya nak tahu juga. Apa yang anda ingin belajar malam ni? Cuba komen sikit. Nanti saya tak nak shock sendiri. Cuba komen sikit apa yang nak belajar malam ni. Tapi main dia adalah chart. Cuba komen sikit. Ruang chat. Boleh komen dekat ruang chat. Apa yang nak belajar malam ni? Entry point supaya tak rugi teruk. Okay. Okay. Apa lagi? Entry point. Amatik supaya tak rugi teruk. Okay. Nanti kita tengok. Kita tengok. Support and resistance. Kenapa benda tu penting? Supaya kita nak tahu di mana kita nak letak sell stop, buy stop, sell stop, buy stop, ataupun kita panggil cut loss. Kita tahu stop loss dengan stop loss ni sama ada buy stop ataupun sell stop. Okay, apa lagi expectation malam ni? Semua hilang. Yang lain macam mana? Yang lain apa expectation? Ni dua orang. So candlestick. Okay, kita tengok. Okay, saya sambung So ini adalah bar chart. So anda tengok belah kiri ni adalah belah kiri adalah opening. Yang belah bawah ni adalah kita panggil low. Okay. Belah atas sekali ni adalah high ataupun paling tinggi dalam tempoh masa tersebut. Kalau kita ambil daily, maksudnya dia dalam satu hari tu puncak paling tinggi ni adalah di mana dalam tu paling tinggi, harga paling tinggi hari tersebut. Dan belah kanan ni adalah kita panggil closing price. Closing price. Sebenarnya semua ni warna hitam, tapi saya cuba bezakan yang naik ni adalah warna hitam, yang turun ni adalah warna merah. Okey. Yang hitam ni naik sebab apa? Dia punya kiri ni lebih rendah. Kiri ni lebih rendah daripada belah kanan. Ingat, belah kiri lebih rendah daripada kanan, dia akan jadi warna hitam ataupun bullish. Step-step cara nak trade FCPO, chart analysis, price action FCPO, nanti kita tengok macam mana. Okay. So ni kita tengok, kena faham. So chart ni kena faham data tu. Dalam satu bar tu apa maksud dia. Okay. Penting tak? Memang penting. Bila kita compound ataupun kita combine semua ni, dia memberi maksud. Dia memberi maksud. Okay. So bila data ni, kalau dia seorang, kita tak nak baca. Susah sikit kita nak baca. Contohnya kalau kita macam ni, kita susah sikit nak baca. Tapi kalau dia combine banyak ni, dan kita nampak dengan jelas apa keadaan market tu, sebenarnya market tu nak up ke ataupun nak down. So benda-benda ni kita nak tengok secara. Okay. So itu bar chart dan kita tengok pada candlestick. Ini biasanya ramai ramai yang menggunakan candlestick. So saya ambil candlestick hollow candles. So hollow candles ni ada warna hijau, ada yang kosong ni. Okay. Apa maksud dia? Ni daily juga. Kalau bar chart dia hanya ada dua jenis, iaitu hitam, actually semuanya hitam. Cumanya tadi saya differentiate
hitam dan juga merah. So yang ni ada 4 jenis. Okay. Candlestick ni kalau simple basic dia adalah lower box ni, box yang paling dah kalau warna hijau, lower box ni, sini adalah paras opening. Ni opening bawah ni. Nampak kan semua kan? Ini box ni adalah opening. Yang ini lower ni ataupun nampak macam tulai ikan ni, ini adalah paras paling rendah. Ni paras paling rendah hari tersebut. Kalau ini kalau daily chart maksudnya hari tersebut. Kalau yang ini hujung atas tu adalah paras tertinggi hari tersebut. Kalau 1 jam macam mana? 1 jam pun sama juga. Contohnya yang ini. Ni paras tertinggi yang ini. Paras tertinggi ni. Ni atas ni. Paras terendah ni bawah ni. Ada kecil di bawah ni. Dan opening dia kat sini, closing dia kat sini. Okay. Itu untuk yang hijau. Ataupun yang kalau yang back pada basic yang awal dulu, dia panggil warna putih. White. White candle ni white candle. Okay. So white candle. So white candle, kalau buku lama dia panggil white candle. Kalau dah sistem sekarang ni dah canggih, so dia boleh buat color, so ni warna hijau. So warna hijau ni kenapa beza dua ni? Dua hijau. Kenapa beza dua ni? Kalau tengok high time frame, buka high time frame, ni apa maksud dia? Ni kenapa? Yang ni kenapa? Yang ni kenapa hijau tapi kosong tengah? Yang ni hijau tapi dalam dia penuh warna hijau. So ini kan tahu. Maksudnya ni kalau hijau maksudnya opening dia, closing dia lebih tinggi daripada hari sebelumnya. Closing dia, ni closing dia lebih tinggi daripada closing hari sebelumnya. Kena ingat. Closing dia adalah lebih tinggi daripada hari sebelumnya. Ataupun kalau kita tengok sini, kalau tengok sebelum ni, ni kenapa hijau? Opening dia kat mana ni? Harga dia sekarang ni kat bawah. Harga ni kat bawah. Kenapa dia warna hijau? Opening dia kat sini. Closing dia kat sini. Kalau dia turun ni lebih rendah daripada yang ni, dia akan jadi warna apa? Jadi warna merah. So closing dia ni, kalau lebih rendah daripada closing hari sebelum ni, dia jadi warna merah. Kalau dia closing dia lebih tinggi daripada hari sebelum ni, dia still warna hijau. Okay. Tapi kenapa dia full of hijau ni? Kenapa? Sebab apa? Opening dia atas. Closing dia lebih rendah. So dia akan jadi full of warna hijau. So itu maksud dia data hollow candle. Ni candle asli. Kalau candle yang standard, dia jadi warna hijau, warna merah. Warna hijau, warna merah. Sebab apa? Dia hanya compare. Okay, kalau ni tutup lebih tinggi dari hari sebelumnya, warna hijau. Kalau hari sebelumnya tutup lebih rendah daripada hari sebelumnya, maka jadi warna merah. Jadi macam tu. Kalau hollow candle, tak. Dia jadi lain. Jadi lain. Okay. Faham tak? Ada soalan tak? So ini cara candlestick. Yang pucuk hujung ni, macam tulai ikan ni adalah paras tertinggi. Okay. Kalau kita nak tengok resistance, kita nak ambil dekat pucuk ni ke ataupun kita ambil badan dia? Kita ambil pucuk dia ke ambil badan dia? Soalan. Boleh jawab tak? Boleh jawab, boleh komen, boleh chat. Kita nak ambil, kalau resistance, kita nak ambil dekat paling tinggi dia punya badan dia ke, kita nak ambil hujung yang tulai ikan. Badan. Yelah, dia punya body. Ni body. Body dia, ni body dia. Petak ni adalah body dia. Body dia ni explain opening dengan closing. Itu body dia. Maksudnya saya ambil daripada badan. Dia punya resistance kita ambil badan ke kita ambil pucuk dia? Kita ambil shadow. Kalau full candle ni Marubozu. Marubozu kita ambil badan dia. Kalau ada shadow,
Actually dalam technical analysis ada dua pendapat sebenarnya. Pendapat John Murphy dia kata ambil pucuk bawah ni. Maksudnya ambil pucuk. Kalau ni support, ambil daripada bawah ni. Kalau itu support. Kalau resistance pun ambil daripada pucuk. Okey. Kalau dalam pendapat Marty Pring, so ada dua nama yang famous dalam dunia teknikal ni. Buku John Murphy ni kalau anda belum kenal, John Murphy ni adalah intermarket analysis. Intermarket analysis ni contohnya anda nak tahu, contohlah berlakunya OPR. John Murphy ni dia explain dalam bila berlaku kenaikan OPR ataupun interest rate, apa efek dia. So ini itu kepakaran John Murphy. So John Murphy kata kita pakai daripada pucuk ataupun shadow. Daripada shadow ni kita pakai. So kalau nak lukis trend line, kita akan sambung dua pucuk. Kita ambil dua pucuk ni sebagai support line ataupun trend line. Boleh dipakaikan sebagai support line, boleh dipakai sebagai trend line. Boleh tak? Kalau maksudnya low dia lebih tinggi, kita akan buat trend line, uptrend line. Kalau dia punya support dia makin rendah, biasanya kita akan ambil lukis sebagai downtrend line, sambung dua resistance disambung. Contohnya ni kita nampak naik turun. So ada reversal kat sini. Kita panggil reversal. Reversal disambung sampai bawah, dia naik balik. So ada dua resistance ni disambung. Dua resistance ni. Okey, kalau sambung sini dia overlap. So disambung ngam lebih kurang sekejap sambung ngam lebih kurang. Kalau sambung sini sekejap. Dan kalau ni kita boleh extend right extend ke kanan. Dan kita nampak. Kalau di downtrend, dia akan berlegar lebih banyak di bawah lower belah bawah. Okey. Kalau di uptrend, biasanya kita sambung dua resistor ni. Contohnya kita sambung yang paling dekat. Support ni. Kita sambung dua support ni. Ni first support, ni second support kita sambung. Biasanya kalau uptrend, saya okey. Boleh. Shidi. Tak apa. Nanti kita akan ada sesi mungkin dengan topik lain lah. Okey. So kita sambung dua support ni, kita tu sambung. Biasanya ini untuk daily. Ni siapa yang contohnya kadang-kadang pakai banyak technical analysis, tak tahu market ni nak naik ke nak turun. You pergi balik pada higher time frame, you lukis basic je. Lukis je, ambil dua support ni, you sambung ke kanan, then you akan nampak. Selagi dia uptrend, sama-sama sini. Selagi dia uptrend, biasanya dia akan berlegar maintain di atas uptrend line. Okey, ni untuk daily. You boleh guna apply ni untuk lower time frame. Pergilah 1 hour. 1 hour still lagi, kalau anda lukis still lagi nampak. Boleh nanti betulkan lah. Okey. You betulkan. You akan nampak this is masih lagi harga ni, ni contohnya ni. Dia break, dia akan sideways. Dia tak jadi nak breakdown, dia akan naik balik. So ini biasanya explain sebagai apa? Arah trend. So bila nak trade, kita cari benda-benda ni supaya kita nak tahu market ni tengah uptrend ke tak downtrend. Sebab apa? Kalau anda faham di uptrend atau downtrend, kita dalam trading kita nak fokus entry ni, kalau boleh fokus, kalau market tu tengah uptrend, kita hanya fokus untuk entry buy. So itu kegunaan dia. Kalau kita tak tahu bottom line ke uptrend line, support ni, dua support, biasanya kita ambil dua support, kita sambung, ambil trend line ni, trend line ni kita sambung, dan kita tarik, kita extend ke kanan, dan kita boleh gunakan dia sebagai
sebagai trend line. Maksudnya trend line tu kita nak tahu arah dia itu naik ke turun. Daripada higher time frame kita akan start dulu dengan higher time frame. Higher time frame kita tarik. Tarik biasanya contohnya kalau dia berubah trend biasanya dia akan contohnya dia akan breakout. Breakout dan black ke atas. Contohnya berlaku macam tu. Itu biasanya berlaku. Kalau dia nak tukar trend, biasanya dia akan berlaku. Dia akan breakout, turun balik. Dia breakout. Bila breakout, dia akan stay dekat belah atas. Bila stay belah atas, dia buat new support. Ni, contohnya. Dia downtrend, sambung. Biasanya kita akan ambil another trend line. Kalau dia buat new resistance, kita ambil this one. Ni contohnya kita ambil daripada resistance. Kita sambung. Okay, bila sambung, dia akan test. Contoh ni breakout. Okay, breakout. Biasanya selepas breakout, dia akan ada kita panggil throwback. Throwback ni maksudnya selepas breakout, baru lepas breakout, dia akan turun kejap. So kalau anda jumpa, biasanya anda jumpa dalam trading, once dia breakout, anda kena tunggu kejap. Bagi dia throwback ataupun dia akan jatuh sekejap. Sebab apa? Sebab apa? Bila dia jatuh kejap, masa tu dia nak tahu. Dia jatuh tu, adakah dia akan buat support lagi tinggi? Kalau dia nak uptrend, kalau dia nak uptrend, biasanya dia akan naik, dia akan turun, dia akan buat support dahulu. Dia buat support dahulu. Support ni biasanya akan jadi lebih tinggi daripada sebelum ni. Kalau support dia tak mampu nak support ataupun tak mampu nak sokong harga tu naik, lain. Retracement ni retracement ni kita dalam bahasa Melayu kita panggil pembetulan. Pembetulan ni maksudnya selepas naik dia akan buat pembetulan. Kalau dia trend tengah trending turun, dia akan retrace juga. Retrace ni pembetulan, contohnya satu trend yang besar up ataupun down, waktu rehat dia akan ada rehat. So rehat tu kita panggil retracement. Retracement, waktu pembetulan terhadap trend yang besar. Okey, pembetulan terhadap trend yang besar. Okey, back balik. So ini candlestick. Okay, so candlestick ni dia lebih banyak emosi sedikit. Lebih banyak emosi, maka lebih banyak noise. Kita panggil dalam teknik ni kita panggil noise. Okay, so lebih banyak noise. Okay, so lebih banyak noise. Ni antara problem kekurangan candlestick. Anda boleh pakai candlestick, especially kalau lower time frame. Contoh saya pergi pada ini kaki scalper. Contohnya scalper. Anda tengok chart ni. Macam mana? Nak masuk buy ke nak masuk sell? Macam ni nak masuk buy ke nak masuk sell? Nak masuk buy ke nak masuk sell? Siapa yang trade? Kalau tengok chart yang ni, ni 7 minit chart ni. Nak masuk buy ke nak masuk sell? Senyap je naik. Like buy and sell. Ada buy, ada sell. Okay, line tu nak refer pada body or shadow. Line tu kita biasa ambil pakai geometry, kita pakai shadow. Maksudnya hujung, ambil bottom ataupun low. Low of the chart tu maksudnya low, kalau candle tu ambil low. So ada kata buy, ada kata sell. Okay, kalau jumpa ranging macam ni, range macam ni, first tarik je, anda boleh tarik je dua. I want extend dia. Okay, you buat satu channel line. Okay, channel line, you tarik je macam ni. Okay, nak trade tak macam ni? Nak trade boleh, tapi risiko dia besar. Risiko dia sebab apa? Sekali you swing, dia turun balik. Dia swing, naik, tiba-tiba naik balik, turun balik. Sideway, betul, sideway. Macam mana nak tahu sideway? Kejap dia naik, kita rasa ni bukan sideway. Dia akan nak terus jadi nak bullish ke atas. Tak. Sideway ni kita akan detect selepas dia berapa swing. Contohnya dia akan swing daripada sini ke sini, lepas tu dia turun balik. Daripada sini ke sini.
Kita tak tahu lagi. Ni first swing tengok. Naik lepas tu turun balik. Kalau dalam siapa yang belajar advance, which is elite wave, kita akan tengok ni, this one ni ada explainable dia. Ada explainable dia. Okay, sorry. Boleh boleh explainable. Dia ada explanation dia. Okay. So kalau macam ni, kalau jumpa biasanya kita akan sideway lah, maksud kita rehat. Sebab apa? This is not clear trend. Kalau you tarik trend line, ada satu tunjuk market tengah up, ada satu tunjuk yang up ni sebab apa? Kita sambung sebab apa? Dia punya resistance ni makin rendah. So kita tarik. Ni pula support dia makin tinggi. So ada dua yang berbeza kat sini. So kita tarik. So bila kita sambung dua trend line ni, kita nampak dia adalah sideway. So bila sideway, bila anda akan sedar di sideway selepas dia banyak masuk. Ni kalau kelemahan dia kalau kita tak faham market structure. So kalau siapa yang belajar advance, ni once dia naik, dia turun, dia naik dan dia turun ni, dia overlap yang ni kita tahu dah. This is something kita panggil correction. Correction. Sebab apa? Patutnya kita anggap dia ni mungkin A, B, C. Kita akan tengok another 5 swing. Akan ada 5 swing. Especially yang second swing ni must be very strong. Tapi tak jadi. Bila tak jadi, kita akan detect dia adalah sideway. Bila sideway. So biasanya yang akan detect awal adalah bila dia swing, dia overlap masuk yang ni. Maksudnya dia turun, dia kena yang ni. Patutnya kalau dia naik ni, second swing ni patut pergi jauh. Dia tak pergi jauh. Dan kita akan detect. Ini mungkin kita panggil correction. So ni banyak emosi lah kat sini. Kalau anda tengok ni banyak emosi kat sini. Tak boleh trade. Kalau yang siapa yang belajar basic, kalau jumpa macam ni, swing, dia buat 3 kaki, dia turun, lepas tu naik balik, tak keluar-keluar daripada resistance, tak keluar daripada support, better rehatlah dulu sekejap. Better rehat sekejap. Sebab apa? Probability untuk berjaya dalam trade yang macam ni tak banyak. Tak banyak. So kita tahu bila di sideway ni biasanya akan ramai terkena SL, terkena SL, terkena keluar awal lah, termasuk awal lah. So biasanya akan terkena dekat sideway. Okay. So bila nak masuk, you tarik trend line biasa ni, once breakout. Ni nak breakout ni. Nampak? Ni nak breakout. Disambung ni dua line ni. Breakout ni kita nak pakai breakout bila? Breakout. Dia breakout tiba-tiba next tu jatuh balik. So itu pun kita tahu. Okay. So kalau dia breakout, contoh dia breakout kan, anda jangan takut. Okay. Contohnya dia keluar ni. Dia keluar. Sorry kan. Okay, dia keluar biasanya kalau dia breakout, dia akan sideways sekejap. Ataupun dia sideways, dia breakout sikit, dia akan duduk rehat kejap. So, itu kena tengok. Kalau dia satu breakout, okay. Second, dia berlegar dekat tempat breakout tu. Maksudnya dia breakout ke bawah. Ni breakdown ke bawah. Dia breakout ke bawah. Dan dia kalau kita sambung dia trend line, dia masih maintain dekat bawah. Maksudnya memang ada support, dia panggil ada force sell yang strong. Ada force. Ada force sell ni yang kita akan tengok. Kalau force sell ni betul-betul strong, yang force untuk buy ni tak mampu untuk tahan. Contohnya dia nak contohnya dia test ni. Nampak dia test. Ni test. Ni support. Kita panggil support ni level yang di mana di situ ada support dengan juga ada seller equilibrium. So akan jadilah dia adalah support kawasan tu. Sideway better duduk tepi. Memang kena ada. Dia akan test previous support kan. Psychologically biasa contohlah anda naik bukit kan, anda akan tengok mana puncak yang terdekat. Sama juga nak terjun. Kalau nak terjun dia akan tengok mana yang paling dalam yang terdekat. Itu psychological market. So contoh nak naik, contohnya dia nak ni untuk CPO ni anda tahu lah. Dia buat apa sebelum ni?
Ni kita panggil double top. Ini nanti kalau belajar intermediate, anda akan belajar chart pattern. Chart pattern ni ada continuation pattern, ada reversal pattern. Ini apa ni kita panggil? Ni resistance, ni resistance. Intermediate class nanti anda akan belajar. Bila jumpa benda ni, apa jadi? Dia tak lepas. Inilah jadi dia. Ini jadi dia bila dia tak lepas. Sedap selepas berlaku. Masa nak berlaku tu tak orang semua semua orang akan tengok, dia akan naik lagi tinggi. Tapi dia hanya nampak bila dia dah habis berlaku. Faham tak? Masa tu orang kata boleh naik lagi ni 8,000, 9,000, 10,000 macam-macam. Okey. So itu biasanya berlaku. Okey. Kita dah pergi bacat, okey, bacat, dan I nak pergi pada point and figure. Tuan-tuan, point and figure ni kalau anda tak pasti, sorry, I bukan nak hide, I nak clear, nak buang, okey, nak buang semua, okey. Point and figure ni penting tak? Antara yang penting. Contoh pada yang trader, bila you tengok chart kan, contoh kalau tengok pada candlestick, dia jadi haru biru. Haru biru. Kalau especially yang lower time frame ni kan, 7 minit, ni haru biru. Haru biru ni kalau nampak macam ni memang haru biru. Nak sell ke nak buy? Nak sell, buy. Dia test tak lepas-lepas. Nak test tak lepas-lepas. Dia haru biru. Jadi, apa yang kita biasa tengok, kita tengok point and figure. Point and figure biasanya kita tengok high time frame. Kenapa this one? Sebab kita nak tahu dia ni trend nak up ke dia nak down. Nak up ke down. Kalau tengok, kita akan tengok refer pada time frame. Point and figure ni dia tak banyak noise. Noise dia kurang. Noise ni apa noise? Noise ni yang ni lah. Noise. Ni noise. Ni noise. Ni minit. Ni noise. Nak up ke down? Up, down. So, ini dipanggil noise. So, cara nak filter noise ni, kita akan pakai. Kita pakai. Ini pakai dia adalah point figure ni. Dia nak buang noise tu. So, dia nak tahu dia ni tengah uptrend ke downtrend. Kalau tengok sini bulat-bulat ni, adalah masih lagi downtrend. Masih lagi downtrend. Kita boleh pergi higher time frame lagi. Contohnya 5 minit, pergi 15 minit. Kita 15 minit masih tengah up. Tapi 5 minit masih lagi down. So, kita nak pakai mana? Kita kena pakai higher time frame. Biasanya harga akan hormat higher time frame. Sebab higher time frame ni lebih besar impact dia compare dengan lower time frame. So, siapa yang nak start trade, you have to study from higher time frame ke lower time frame. Kalau tak pasti yang lower time frame nak pergi up ke down, you have to refer balik pada higher time frame. Ingat? Kalau tak pasti lower time frame tu nak ke mana, you refer balik pada higher time frame. Higher time frame. Okay? Boleh? So, hari ni kita belajar bar chart, kita belajar candlestick, kita belajar hollow candle, kita belajar line chart, kita belajar point and figure. Point and figure. Dan mungkin yang jarang dipakai ni, kita panggil range. Range. Okay, range ni maksudnya satu candle ni, ini kita letak 50. Maksudnya apa? Range ni, candle ni, ataupun bar, kalau ni dia guna bar kan, dia pakai bar. Maksudnya, satu complete ni bermaksud 50. 50. Maksudnya 50, dia gerak 50, dia akan keluar satu. Kalau gerak je 50, dia akan keluar satu. Dia tak kisah time frame. Ni range. Ni range. Maksudnya, kalau harga tu gerak 50, dia akan keluar satu bar. Ni range. Ni range bar. Kalau kita nak ubah kata aku nak trade aku nak trade lebih rendah dia punya range, kita buat.
5 minit. Kalau 5 minit boleh. Tapi ni jadi macam ni. Sorry, bukan 5 minit. 5 point. Maksudnya, gerak 5 point ada keluar 1 bar. Gerak 5 point ada 1 bar. Kita boleh filter out untuk tambah kepada mungkin lebih tinggi 10. Biasanya 50 dengan 100. 20 pun boleh. So, dia punya bar ni makin tak banyak. Kalau makin banyak range dia 50. Contoh 50 range. Makin tak banyak bar. Bar dia tak banyak. Okay. Apa guna range ni? Apa guna range ni? Siapa biasa pakai? Tak pakai. Siapa biasa pakai? Tak pakai. Mostly tak biasa. Okay. Memang ramai tak biasa. Okay. Kegunaan dia, kalau range ni setiap 50 baru dia keluar. Maksudnya, kita nak tahu movement yang besar, kita nak tahu betul-betul dia strong ataupun tidak, kita tengok range dia. Kalau betul dia nak buat perubahan strong ke tak, kita tengok bar dia. Kalau kita letak 50, maksudnya setiap kali dia bergerak 50, then keluar 1 bar. Maksudnya yang tu kita tahu. Kita akan filter. Kita boleh filter guna chart sahaja. Kita boleh filter guna chart ni, maksudnya aku kalau dia range tak besar, aku tak nak main. Contohnya kita tengok mungkin kita tengok spread. Contohlah spread kan. FCPO 2 minus. Okay. 2 minus. So ni 50 range baru keluar 1. Contoh ni siapa yang nak trade pakai range 50 atau 10 point you boleh letak. So maksudnya 10 range 10 baru dia keluar 1. Maksudnya kita nak tengok kalau berlaku ni daripada range ni kita tahu dah. Kita boleh tahu. Range ni kita boleh tahu dah. Dia ni hari tu range besar ke range kecil. Kalau range besar dia akan keluar. Kalau range tu kecil dia tak ada keluar yang baru. Ni contohnya ni belum complete. Maksudnya tak ada lagi range. Kalau ada range dia 10, range dia 10 dia akan keluar. Range 10 dia akan keluar. So kita nak tahu ni dah gerak banyak ni, banyak range. So ni dah ada reversal. Kalau dia nak reverse balik dia kena kat 10. So kalau dia tak gerak 10, kita tak tahu dia ni hari tu dia tidur ke, hari tu dia nak buat range. So ni antara yang biasanya ketika adalah ni kita panggil spread. Spread ni nak tengok dia punya range tu besar ke tak hari tu. Ni nak tengok. Okay. Boleh. So ada few jenis chart. So kalau you minat intraday, kalau siapa yang nak master candlestick, you have to master candlestick. You have to master candlestick. Kalau candlestick ni dia ada ilmu dia. So you kena tahu. Ada candlestick ni. Sekejap saya tengok. Okay. Sorry. Sekejap. Candlestick ni ada banyak. Anda kena tahu. Ni apa maksud dia? Apa maksud dia? Ada explanation. So kalau nak kena faham. Sebab apa? Kalau nak you nak fokus pada candlestick, you focus on candlestick betul-betul. Okay? Fokus on candlestick. Jangan jadi kita panggil jadi rojak sangat. Kalau you nak master satu betul-betul. Sebab apa? Bila you master satu betul-betul, you fokus. Actually tak banyak indikator ke kalau you master candlestick, you boleh baca daripada candlestick pun you tahu dah market nak up ke nak down. Contohnya lah. Contohnya ni apa kita panggil? Ni contohnya ni tak hafal candlestick pattern pun tak apa. Bila kita tahu ada satu merah ni badan dia besar, satu lagi hijau. Ni kita boleh tahu dah. Kalau kita ambil dua ni pun kita tahu dah. Ni haram ni, aku tahu lah haram ni. Bila tahu haram ni, especially ni daily kan. Ni daily. Kita tahu ni haram ni. Kita tahu next movement high chances berlaku apa? Berlaku kenaikan. So ni kita boleh guna sebagai kita panggil reversal point. Dia boleh jadi reversal point. Ada hijau strong contohnya ni kan. Ni pun harami. Ni pun kita panggil apa? Kita panggil apa?
Kita panggil apa? Siapa yang selalu guna? Mesti tahu. Biasa panggil apa ni pattern ni? Pattern ni panggil apa? Siapa yang tahu? Pattern ni panggil apa? Yang lain? Senyap je yang lain ni. Ke dia hilang? Cuba komen. Ni pattern apa? Ni siapa yang belajar candlestick? Ini adalah one of kita panggil pattern reversal pattern. Reversal pattern. Lower time frame dengan higher time frame. Mana anda nak pakai? Higher time frame ke lower time frame? Contohnya berlaku dekat lower time frame tapi higher time frame tak berlaku. Higher time frame masih lagi bullish. Contoh. Higher time frame masih lagi bullish. Kita nak pakai lower time frame atau higher time frame? Kita mesti pakai higher. Kita pakai higher time frame. Okay, ingat. Kalau kita nak buat analisis apa sekalipun stok ke saham ke futures ke, start dahulu dengan high time frame. Start high time frame, then you turun kepada lower time frame. Contohnya you boleh pakai dua time frame. Okay, ni sekejap contoh dua time frame. You pakai dua time frame. Kalau lebih daripada 3 dia pening lah. Kalau lebih daripada 2 dia pening sikit. Sekejap. I pakai candlestick. Okay. Ni 88 minit yang belah kanan. Contohnya kita nak trade. Kita nak trade belah kanan. Okay. Kita nak trade belah kanan. Sekejap. Saya buang. Okay. Kita trade belah kanan. Satu belah kanan kita pakai lower time frame. Contohnya lah kita nak entry. Okay. So yang higher time frame biasanya kita akan pakai apa? 7 minit. Contohnya ni 7 minit kan. 7 minit kita ambil biasanya kita ambil kalau saya ambil pakai nombor gun. Nombor gun ni dia start 88, 22 ataupun kita bahagi divide 1/4. Okey, daripada 22 biasa kita akan ambil 7 minit. Okey. 7 minit 3 minit. So itu pakai dia punya ratio dia macam tu. Okay. So kalau lower time, contohnya this one 88 minit belah kiri, belah kanan ni 20 minit. So kita tengok. Ada tukar kiri pun follow candle juga. Follow candle. High time frame kita nampak ni buka tinggi tapi tengah jatuh. Kalau dia jatuh, ni ada support, ada 1 2 3 4, ada 4 support. Kalau nampak lower time frame ada banyak support lagi. 1 2 3 4 5 6. So higher time frame ni dia buka tinggi tapi sekarang ni tak mampu nak lepas yang ni. Kalau dia closing dia below this one, maksudnya dia ada chances untuk masih jatuh lah. Tapi ada banyak support. Lagi dia tak pecah. Kalau higher time frame ni nampak clear, lebih clear tu. Lebih clear kalau kita tengok dekat higher time frame. Lower time frame banyak noise, too much noise. So you boleh pakai dua. Maksudnya kalau you tak pasti, ni banyak sangat noise. Maksudnya dia test banyak kali, pening aku. Tengok banyak kali dia test kan, pening aku. So you pakai dua time frame, you nampak, you pakailah contoh ni I punya 22 dengan 88. 88 I pakai dengan daily. Okay, pakai daily dan kita tengok. Kalau tak sure lower time frame, dia nak ke mana, kita tengok high time frame. High time frame memang clearly kita nampak ada support kat sini. So lagi dia tak pecah support, kita tak akan participate. Ni kalau dah siapa yang sell ni, bila dia berlaku macam ni, you can the best sama ada you keluar dahulu. Dia keluar dahulu sebab apa? Ni tak pasti. Dia sama ada dia boleh pecah ke bawah atau tidak. Kalau dia tak pecah ke bawah, dia akan naik. So biasanya kalau siapa yang dah sell, bila berlaku macam ni, biasanya dia akan keluar dahulu. Keluar dahulu sebab tak clear. You hanya masuk bila trend tu betul-betul clear baru masuk. So itu dia punya key of penggunaan chart tu sendiri. Okay, so bila faham data chart, okay, selain tu sekejap. Sebelum tu saya nak pergi juga sebab apa? Especially siapa yang baru dalam kita panggil dalam FCPO ni. Contohnya
FCPO ni anda kena tahu data dalam ni sebab dia kontrak singgaman, so dia akan ada expired. Okay. So setiap kali expired ni data dia dia tak akan kekal macam saham. Kalau saham tu dia ada satu data je. Saham tu lah. Kalau saham tu contoh saham TNB tu lah. Dia tak ada pakai lain. Kalau dalam dalam futures ni ataupun palm oil ni, palm oil, data biasanya kita pakai adalah kita panggil continuation ataupun dia bersambung-sambung sebab kontrak ni expired, so dia akan bersambung daripada satu kontrak ke satu kontrak. So kalau dekat FCPO kita sambung data tu adalah setiap 16 hari bulan. So 15 last, 16 sambung yang lain. Ni kontrak ni X ni adalah kontrak bulan November. Kalau sehari sebelum tu dia adalah kontrak. Ya saya tunjuk dekat you sebab ni kena faham. Ni kena faham sebab apa? Nanti tengok apa pasal lari aku cek tu tak sama. Itu bermaksud anda mungkin terlupa ataupun sebaliknya. Nampak tak? Saya dekatkan lagi tengok. Okay, saya dekatkan lagi. Okay. Ni 16 ni 17. Ni 15. Ni 15. Okay. 15 dia akan pakai lagi Oktober. Masuk 16 dia akan pakai November. Masuk di 15, 16. Masuk 16 dia dah pakai lain data. Different data. Okay. So setiap 15 nak masuk 16 kena tahu dia dah bertukar kontrak. Bertukar kontrak. So tiap kali dia berubah tu nak kena tahu dah data. Sebab apa? Kita nak buat fokus. Bila kita fokus, yang kita fokus ni, kita fokus pakai kontrak bulan lain, tiba-tiba dia punya harga lagi. Ni selalu kita kena sedar. Biasanya biasanya kita akan expect sekali. Contohnya kalau kita buat fokus, contohnya beberapa bulan ke depan kita expect sekali kontrak yang pada contohnya date sekarang ni 17 kan, contohnya 17 Ogos. Selepas contohnya 14, 15, 19 September, apa yang terjadi? Kita akan fokus sekali dengan kontrak bulan, contohlah this one contoh this one. Kita akan fokus, contoh kita fokus harga naik kan. Kita fokus harga naik. Pada waktu yang kita expect fokus tu, kita fokus kena tahu kontrak mana pada tarikh tersebut. Kontrak mana tarikh tersebut. Contohnya 19 September, kontrak mana yang akan trade pada tersebut. Kontrak mana yang tersebut yang paling aktif kalau selepas 15 September. Cuba kau main sikit. Especially yang expert ni. Abang Faizal ada. Cuba kau main sikit. Kontrak apa yang aktif 19 hari bulan September. Cuba kau main sikit. Ni sini ni ramai dalam ni. Abang Faizal, okay, Disember. Betul. So kontrak selepas 16 masuk je 16 September, sekarang ni November kan. Masuk je 16 September, kontrak yang aktif pada tarikh tersebut adalah Disember. Disember. So kita tahu lah, bila kita fokus kita akan tengok kontrak terus, kontrak Disember. Contohnya kita akan tengok FCPO. Bila fokus ke depan, you kena terus tengok kontrak Disember. So contoh ini adalah contoh. Okay. So kontrak Disember dengan kontrak yang sekarang, beza dia adalah kontrak Disember lebih mahal. Lebih mahal daripada kontrak yang ada sekarang, kontrak November. So anda kena tahu dah. So bila nak fokus, kita akan tengok terus kontrak pada waktu tersebut. Okay. Boleh? Ada sedikit sebanyak ke atau pening, maklum pening lah. Cik Wan pening lah. Apalah Cik Wan share malam ni. Kita dah bersejam ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita almost sejam dah.
So far okay je. So kalau dah biasa trade mungkin mungkin dah biasa, cumanya kita tahu bila kita nak ambil data, kalau FCPO dah biasa dengan FCPO ni tak apa. Kalau contohnya FCPO nak pergi jump pada, contohnya nak pergi jump pada contoh bagi contoh soybean oil. Kod dia adalah ZL untuk trading view contoh this one. Kita ambil baca sorry kita nak clear out this one, clear out this one. Contohnya data ni tahu contohnya ZL ni dia trade kalau FCPO dia ada pre-opening, dalam contohnya ZL dia tak ada pre-opening, dia just buka pukul 8 pagi, pukul 2.20 pagi baru tutup contohnya. So data yang dipakai tu adalah data yang berterusan, dia tak ada pre-opening macam seperti FCPO ada pre-opening. So data kita tahu dah, data malam adalah data untuk esok. Kalau data contohnya ZL, data hari itu adalah hari tersebut. Contohnya. Kena ingat. So bila kita nak buat contoh perbandingan, biasanya orang nak buat perbandingan. So perbandingan biasanya FCPO dengan FCPO FCPO ni biasanya orang akan buat perbandingan harga bergerak. So dia tak tally lah sebab apa? FCPO sesi malam tu adalah sesi esok. Tapi untuk minyak soya, sesi yang closing tu adalah sesi yang hari tersebut. So lebih kritikal sikit bila kita nak buat perbandingan. Okey, kenapa kita nak compare ni? Siapa yang trade FCPO kena tahulah ZL tu adalah dia punya pesaing dia. Bila pesaing dia ni biasa kita tengok pesaing dia. Contohnya adalah Apple dengan Microsoft. Apple dengan Samsung. Kita tengok pesaing dia nak naik ke pesaing dia nak turun. So kita compare. So ini kenapa saya ambil dua produk ni, kita nak compare. Ini produk pengganti untuk FCPO. So kita compare this one. Okay. Ada benda saya nak share tapi jap, Allahumma salli ala Muhammad. Okay, ni. Satu lagi. Mungkin siapa yang tak pernah trade mungkin tak tahu. Okay. ZW. Wheat. Okay, wheat. 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 Apa salah dia punya chart dia ni macam ni? Even platform pun dia akan keluar macam ni. Okay. Dia akan keluar macam ni. So contohnya wheat. Wheat, biasanya wheat, corn dan juga soybean. Dia akan keluar macam ni. Hujung ni. Dia tak keluar point. Tapi dia keluar dia keluar 7964. Dia tak ada point. So actually pada yang baru nak trade wheat, nak trade corn, nak trade soybean, kena tahu apa maksud 4. 4 ni kalau dia ni adalah quarter, kalau 6 0.75, kalau 4 0.5, dia tak ada 2. Dia 2 0.25, 4 0.5, 6 0.75. Dia tak ada 8, tak ada. 8 tak ada. Dia ada hanya 2, 4 dan 6. So bila anda tengok chart, especially contohnya wheat, corn dan juga soybean, dia tak ada point biasanya. Biasanya automatic dia tak ada point. Kita sendiri kena adjust dekat platform ni. Nasib baik platform ni ada cara nak adjust. Dia ada cara boleh nak adjust macam ni. Tapi kalau by default dia akan keluar seperti tadilah. Dia actually quarter. Sama ada quarter, half ataupun third quarter. Dia keluar macam tu. So maksudnya 2 over 4. Maksudnya quarter lah. 4 over 8 maksudnya half. 6 over 8 maksudnya quarter, third quarter. So itu beza sedikit dengan wheat, soybean dan juga corn.
Okey. So ini pun adalah sebahagian daripada chart untuk trade komoditi. Mungkin hari ni bermula dengan FCPO, mungkin anda akan biasanya kalau trade FCPO dia akan trade soybean oil. Sebab apa? Soybean oil ni chart dia lebih cantik compare dengan ni ZL ni chart ZL kita compare dengan FCPO. Kita compare. Ni ada ni siapa yang bila dia trade lama mungkin ada trade alternatif. Dia compare dengan ni ZL. Kalau tengok pada lower time frame sikit, lower time frame nampak. Kalau FCPO ni ada banyak gap yang sorry, FCPO sorry. I tertukar ni, tukar je FCPO, I pakai yang ni. Okey, yang kuning ni I tukar pada sekejap. ZL1. Okey. Kalau FCPO kita nampak dia banyak gap. Kalau biasanya kita tengok pada kita tengok pada ZL ataupun soybean oil dia tak banyak gap berbanding dengan FCPO. So biasanya kalau dah bosan trade FCPO biasanya akan pergi trade soybean oil. Sebab apa? Soybean oil ni dia punya kurang gap. Kurang gap ni maksudnya lebih senang sedikit untuk kita baca compare dengan FCPO. FCPO ni banyak gap, jadi gap sana, gap sini. Itu yang jadi ramai pening. Kalau tengok kalau tengok pada gap especially daily, ZL ataupun soybean oil kurang gap berbanding dengan FCPO. Berapa lot sekarang je kita tengok. Sekarang ni untuk seaboard seaboard soybean oil. Sekejap tengok. Soybean oil sekarang ni harga dia sekejap. Satu lot. 16,000 sekarang. 16,000 lagi. 16,000 lagi. CPO 11,000. Sekejap saya nak double check sebab apa? Dalam product list. Tengok dalam product list. Ada siapa yang belum dapat lagi product list? Sekejap. Sekejap kita tengok. Updated. Anda boleh refer dekat product list. Biasanya akan update dari semasa ke semasa. Sebab apa? Selalu akan update produk. Siapa yang trade overseas produk, dia akan ada update margin dari semasa ke semasa. Sebab apa? Margin ni akan berubah based pada beberapa faktor. Sama ada belum dapat lagi. Tak apa, nanti saya bagi. Last yang updated adalah pada 8 Ogos. 8 Ogos, sekejap saya check. Untuk soybean oil. Soybean oil sekarang ni adalah lebih kurang 11,000. Sekejap saya tengok. Sekejap. Okay, 15,000. Sekarang ni 16,000. So base pada bulan yang biasa bulan yang akan buat margin paling tinggi adalah bulan 12. Paling volatility tinggi biasa bulan 12. Sekarang ni 16,000. Hari tu almost sama. Hari tu 13,000. Sebulan lepas 13,000, sekarang 16,000. Mungkin dia boleh turun lagi. Nanti kita tengok FCPO. Kalau FCPO tak banyak bergerak, dia ranging dia dekat ni, dia akan dia punya margin akan turun. Kenapa margin masih lagi mahal? Sebab movement dia besar lagi. Selagi movement dia besar, selagi tu dia masih lagi tinggi. Okey, so I rasa dah lebih 1 jam. Mungkin saya nak tanya soalan-soalan. Ada soalan lagi tak sebelum kita end kat sini? Dan saya akan cuba berterusan cari topik-topik start daripada basic dalam technical analysis. Saya cuba share dengan anda.
cari topik-topik lain lagi. InsyaAllah next week kita dengan topik lain. Movement besar tu mean 100 tick. 100 tick, 200 tick kira memang besar. Sebab tu kontrak tu dia pun margin dia akan terus besar. Sebab tu dia jadi still lagi mahal untuk this one. Okay. Soalan lagi. Movement besar memang. Harga kontrak tu memang based on volume ke bukan? Kontrak ni kita panggil margin. Margin ni based pada movement dia. Selagi movement dia dulu, kenapa dia murah je I tunjuk. I buang dahulu yang ni. Sekejap I buang dulu. Okay, movement dia ni daily kan. Kalau dulu anda tengok movement dia sikit. Masuk je tahun daripada tahun ni, movement dia terlampau besar. Sebab tu dia jadi makin tahun ni lah yang trigger jadi mahal sangat. Yang biasa dia agak sikit, tapi tahun ni anda tengok tahun ni kan. Daripada awal naik slow. Masuk je lepas Februari ni satu hari sampai 500 point. 500 point. 300 point. 400 point. Padahal dulu ni nak naik 30 point, 50 point susah. Tapi masuk tahun ni lepas Februari tu 300 point, 400 point. Jadi besar. Bila besar macam tu, calculation risiko akan naik mendadak. Dan bila calculation risiko naik mendadak, bursa akan naikkan dia punya margin. Bukan broker, bursa yang naikkan margin. Sebab apa? Bursa sendiri nak kontrol risiko. Risiko. Dia nak jaga price, so dia akan kontrol risiko dengan naikkan margin. Okay. Sekarang dah ramai trade. Itu sebabnya dia bukan pada volume. Dia bukan pada volume. Dia pada volatility of price. Price tu terlampau ranging sangat. Maka dia akan naikkan margin. Ada soalan lagi tak? Bukan pada volume Dia base pada price. Soalan mungkin last. Mungkin last kita tengok. Mungkin last hari ni. Sekejap. Mungkin last hari ni. Kita akan datang balik dengan topik-topik lain insyaAllah. Okay. Last question. Sebelum saya end kita punya kelas malam ni. Last question. Ada lagi soalan? Dah penat dah. Review VS tu apa? Bukan esok. Actually malam ni memang market dah gerak lah. Sekejap tengok. Sekejap kita tengok. Okay, I bagi last lah. Last kita tengok harga chart. This one. Palm oil. So palm oil ni, okay. So palm oil ni, bila saya perhati balik, this one dia ada juga perangai-perangai. Sekejap. Okay, sekejap tengok. Sekejap tengok mana. Sekejap. Setting, sekejap. Control I Control I. Alternate I. Okay, so sekarang ni apa yang terjadi, okay. Kalau anda tengok sini, tengok price lagi. Tengok kemungkinan untuk sekarang ni yang berlaku adalah ini yang akan berlaku. Okay. Ini akan berlaku. Okay. So, kedudukan sekarang ni adalah base pada chart. Kemungkinan ini yang akan berlaku. Akan ada banyak overlap. Akan ada banyak overlap.
Okay, akan banyak overlap. So, bear in your mind, mungkin dia akan gerak dalam keadaan uptrend, tapi dia banyak overlap. Okay, so itu yang sekejap tengok scrolling. So itu yang possibility yang akan berlaku sekarang ni. Okay, sebab apa? Kalau kita tengok structure besar, kita sekarang ni berada dalam wave. Mungkin wave A, B dan juga C, nanti A, B dan juga C. Okay, so mungkin akan naik dulu B, then baru kita tengok untuk C ke atas. So sekarang ni yang tengah nak tengok ni sama ada ni adalah, kalau kita tengok structure ni, okey, structure ni satu kaki naik turun lepas tu naik balik. So ni probability adalah kalau kita nak katakan 1, 2, 3 tak boleh, sebab apa? Dia turun balik masuk dalam kawasan sebelum ni. So kita lihat structure-nya, okey, structure yang besar sikit kan. So structure ni adalah lebih explainable, ni adalah A. Okey. So ini untuk daily. Saya bagi low time frame sikit. So mungkin ni adalah A, dan bila ada A, so akan ada B. So B-nya, sama ada B-nya akan berakhir, mungkin boleh jadi ni adalah 5, ataupun ni boleh jadinya W, boleh jadi X, boleh jadi Y. Hari tu saya lihat betul-betul, kita akan lihat ada possibility bahawa sini satu kaki. Okay, satu kaki turun, satu kaki naik, dan kita tengok hari ni yang berlaku ni, dia overlap. Kalau nak katakan wave 3, dia takkan jadi macam ni. Tak jadi macam ni. Dia tak sideways. So, this one tak boleh nak explain. Tak boleh nak explain. So, apa yang lebih explainable adalah mungkin ni adalah A, naik ni adalah B, ada chances untuk dia akan jadi turun C. So, ni jadi A, B dan juga mungkin C. Instead of 7 hari tu, mungkin di 1, maybe 2, nak katakan 3. Kalau 3, dia tak boleh jadi tak boleh, biasanya tak overlap. Kalau wave 3 ni antara paling strongest, paling kuat, paling kita panggil paling paling boleh push paling tinggi lah. So kalau nak kata wave 3 dia overlap ni, high chances adalah dia dalam correction. Bila high chances dia adalah correction, dia ada dua probability untuk kita katakan ialah ni wave awal, wave 1 ni. So I lebih ada dua option, sama ada ni adalah naik ni adalah ni adalah A, naik ni adalah B. We are looking for downside. Or downside. Mungkin cumanya support dia mungkin lebih tinggi lah daripada yang ni. So mungkin kita tengok 1, 2, maybe 3, 4, 5, mungkin complete B. Lepas tu baru kita tengok balik. B ni pula kita akan tengok sama ada dia ni lagi kompleks ataupun dia just macam tu. Dia just macam tu. Ataupun dia kompleks. Sebab paling kompleks dalam banyak-banyak correction adalah wave B. So itu untuk siapa yang belajar advance sikit, itu elite wave mungkin lebih faham probability untuk market structure. Okay, boleh. So esok macam mana esok? Siapa yang tak trade lagi, siapa yang belum masuk any position untuk outright, ni boleh jadi stop loss anda. Okay, stop loss akan jadi 4329. Sekarang ni 4171, agak jauh sikit. So kalau jauh sikit, pergilah low time frame. Pergi low time frame. Low time frame. Okay, low time frame kita tengok. Ni boleh masuk tak? Kalau kita ambil trend line, ni masih lagi on downtrend. Okay, on downtrend. Okay, higher time frame kita tengok. Kalau higher time frame, kalau kita sambung, masih lagi ada possibility untuk dia turun. Okay, ni without tengok indikator. Kalau tengok indikator lagi dah kita tengok. Ada, ni MACD masih lagi on going down. RSI pun masih lagi on going down. Ni kita tengok banyak indikator yang 88 minit ni masih lagi on going down. Okay, cumanya kita tak fokus sangat pada indikator. Indikator datang untuk buat confirmation sahaja. So kita lukis trend line.
ke channel lain, ni satu hal juga. Ni kalau kita ambil dekat, ni ada support, ni ada support. Kalau dia break this one, boleh chances untuk ni akan jadi stop loss. Tapi berapa jauh? Bila you nak masuk ni, you kena kira. Kalau dia break, berapa jauh dia boleh pergi? Berapa jauh dia boleh pergi dan berapa jauh kita punya stop loss. Stop loss kita berapa? Sebab apa kita nak tahu? Kalau kita tak boleh nak anggarkan, sebab apa? Kalau kita masuk tu berbaloi, maksudnya risiko dengan risk. Dia mesti lebih pada 2 barulah okey masuk. Kalau risiko dengan risk tu kurang daripada 2, tidak dicadangkan untuk masuk. Faham tak? Okey, contohlah dia punya resistance terdekat adalah sini. Contohnya kita nak masuk, sorry. This one masuk, contohlah entry dia lebih sikit selepas dia breakout. So stop dia akan jadi kat sini. Contohlah. Target dia akan jadi kat sini. Kalau kita tengok ratio kat sini, risk reward ratio dia 0.84 sahaja. Which is kita tak nak. Kita tak nak macam tu. Okay. Kita tak nak macam tu. So kalau nak masuk, you akan kira risk reward ratio ni berbaloi tak masuk atau tidak. So kalau tak berbaloi, elakkan. Masuk, biarlah cari risk reward dia lebih dari 2. Then the best untuk masuk. Okay. Nak masuk, tunggu reversal. Contohnya, you pakai hollow candle. Okay. So ni bullish, tiba-tiba dia shadow panjang, naik. Tiba-tiba dia shadow panjang, merah. So kita tahu ini kemungkinan reversal. Okay. So hujung ni yang saya duk highlight apa? Hujung reversal. Inilah hujung reversal ni. Ni akan jadi stop loss. Tapi ni entry ni berapa jauh nak pergi. Kalau betul dia ni adalah betul untuk dia berlakunya another correction, minimum mungkin yang akan berlaku adalah 1-to-1. 1-to-1 which is this one. Contohnya this one. So kalau kita masuk sell at that moment, target is 1-to-1. Dan kita tengok risk reward. This one. Yang kita nak masuk adalah end of closing candle. Then kita punya stop loss akan jadi this one. Okay. So ni applicable any time frame. Contohnya, so ni applicable untuk any time frame. So you tengok risk reward ratio 4.72. Then you more than 2, that is the best untuk ride. Maksudnya kalau I rugi this one, risk reward dia 4.72 untuk ride. Boleh? Boleh. Ni just nak apply lower time frame pun benda sama juga. Boleh? So bila nak consider nak masuk entry, you must consider risk reward ratio. Adakah berbaloi atau tidak? Kalau tidak berbaloi, rehat dahulu. Jangan kejar market sangat. You just cari entry yang bagi probability untuk anda ni masuk. Contoh. Boleh? Okay. Terima kasih malam ni. Kita akan bersama lagi next time insyaAllah. Dengan topik lain insyaAllah. Okay. So sekian dulu daripada saya. Si FB1. Kita akan jumpa lagi di lain video. Moga semua sihat, selamat, jaga diri baik. Okay. Elakkan emosi ketika trade. Elakkan sebarang cut loss. Okay. Set cut loss. Okay. Okay, so make sure jaga diri baik, nak trade, make sure emosi tu dalam keadaan yang terbaik, jangan over excited, jangan over fear pun tak boleh. So dua-dua kena jaga. Okay, so dua-dua kena jaga, barulah trade anda lebih baik. Itu cara dia. Okay, so jumpa lagi di lain video insyaAllah. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum.